Mengapa ia digelar Queen Stage? Kerana di peringkat inilah mata dan masa yang dipungut oleh pelumba menjalatkan mereka dengan pelumba lain. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera bertemu kita dalam Petronas Letuh di Langkawi 2023. Queen Stage menyaksikan 15 pelumba terawal yang menamatkan perlumbaan terus berada di 15 tempat teratas keseluruhan. Dan Simon Carr dari EF Education Easy Post di tempat yang pertama. Tempat kedua, rakan sepasukannya Alex Jefferson, dan ketiga Pablo Zapater di Grupo Kin Pharma. Ini membezakan mereka dengan pelumba-pelumba lain yang mungkin akan menghadapi kesukaran untuk mengatasi mereka. Karak menuju ke Melaka Bandara Bersejarah 175.4 km dengan kayuhan selama 4 jam 20 minit. Sama-sama kita saksikan apakah pengakhiran di Melaka nanti. Teruskan bersama kami di Petronas Letuh di Langkawi 2023. Beat the Heat. Ain't no surprise that I can't sleep tonight. My only vice is standing by your side. So won't you love me better? I'm waiting here. I need you now. Gravity can't hold us down. David, are you happy that the mountains are behind you? Yeah, actually, I was enjoying it yesterday. It was a hard climb, but I could do my own pace. So there was a lot of people, spectators. So it was actually nice to ride up the climb. But I'm happy it's behind and I can go for sprints again. It's behind, and the polka dot jersey is secured in your team with Simon Pelot. Now, what's the goal? To get another jersey for good, the one that you wear? Yeah, that would be really nice to have 2 jerseys. But I'm more focusing on winning, and that's what we're trying to do the coming 3 days. And if the jersey is with that, it would be nice, but we will see. After Genting, it's a different race, more opportunities. Yeah, in paper, yeah, no, theoretically, yeah, it's more open. It's a different race, but still there is many teams that have sprinters here and they want to go in a massive sprint, in a sprint finish. But we'll see. The race is decided in the road, so we'll try our best and we'll see how it goes. What kind of breakaway could work? With how many people? What kind of riders? I think you need at least 8 riders and some of the Pro Conti and or even the World Tour teams inside. And always the breakaway must play with the peloton. You must play that you are weak, and then the last 20k you just accelerate, you give it all, and you just hope that it's enough. Khamis 28 September 2023, peringkat ke-6 dari Karak ke Melaka sejumlah 174.5 km menyaksikan 2 zon pendakian dan 3 zon pecut. The level of TSG team also goes up, with Youssef and Jeroen Meyers for lead out. Do you feel comfortable? Yeah, normally I feel comfortable, but for me, the rider become now like younger rider come to aggressive for the sprint, but now the race like different, not like same last 2 years, last 3 years. Now everybody like all strong the team, but we see the line, the sprint, but we see how the race today. You have showed that your form is good because your climbing was okay yesterday, and you have made the top 3 in a sprint already. What kind of scenario would you like today? Very hard race or standard sprint? Well, we are looking for a very hard race to try to achieve the podium in the GC, and also for me it's better
a sprint with less people to can try más opportunities. For the first participation of your team, a very old team in cycling, here at Le Tour de Langkawi, you have already won a stage. The pressure is off. It means you have more freedom and you can fire up the race. I mean, we definitely want to win more. Obviously, we've got one stage, so we're confident that our sprinters can do it. We've got two really fast guys here, the Czech guys who can do a really good job. So hopefully we'll get at least one other. And yeah, I think it's been a successful race so far. We've got Joaquin up there in I think 9th overall. So yeah, it's been good so far. Cuaca panas menyinari peringkat ke-6 dari Karak ke Melaka 174.5 km hari ini Khamis 28 September 2023. 3 zon pecutan dan juga 2 zon pendakian ditawarkan pada hari ini. Bermula zon pendakian pertama di Gapoi diikuti dengan 3 zon pecut di Pelangai, Batu Kikir dan Kuala Pilah masing-masing di Negeri Sembilan. Begitu juga pendakian kedua di Luar Inas. Tepat jam 10 pagi hari ini, kesemua 117 pelomba dilepaskan. Dilepaskan di Kampung Batu Karak menuju ke Kampung Seri Telemong sebelum destinasi terakhir Dataran Pahlawan Melaka. Ini dia Simon Palot yang sudah selangkah untuk dinobatkan sebagai juara Raja Bukit. 7.8 km kesemua 117 pelomba harus ditepuhi untuk zon neutral zone ini. Itu dia muka-muka seperti Muhammad Aiman Zarif. Pada awalnya kita nampak bagaikan Aiman Zarif memulakan aksi dengan begitu meyakinkan adik apabila selepas 0 km. Ya, sudah pasti Aiman Zarif hari ini peringkat yang ke-6. Beliau ingin mencuba melakukan sesuatu kerana sebelum ini Aiman Zarif jika untuk dilihat untuk memungut jersey polka dot memang sukar untuk dirinya. Laluan yang menarik hari ini melalui laluan yang berliku-liku bagaikan ratusan selengkoh hari ini. Dan selepas itu kita boleh lihat dua pelomba ini iaitu Sam Bayan dan juga Nur Aiman Rosli diikuti oleh Politi dari pasukan Rojai cuba untuk berada di dalam kelompok hadapan. Awal-awal lagi sebenarnya kita menyaksikan pelumba dari TSG ini berusia 27 tahun. Jambalian Sanbaya dari pasukan TSG Polygon memulakan rentak awal. Di zon pendakian pertama hari ini, pelumba daripada pasukan TSG mengungguli dengan mempunyai 2 mata, manakala Aiman Rosli tempat kedua memperolehi 1 mata. Zon pendakian di Gapoi ini diraih cemerlang oleh Sanbaya untuk 2 mata. Dan selepas itu kita boleh lihat ketiga-tiga pelomba ini meningkatkan kayuhan dari semasa ke semasa 1 minit 15 kepada 3 minit. Cuaca panas terus menemani mereka. Bagaimanapun tidak menyekat kemarahan Sanbaya ini yang terus kekal di bahagian hadapan bersama-sama dengan Aiman Zarif dan juga Polikronis Zotzakis dari pasukan Rujai Online Insurance. Dan kita lihat Paki 141 menuju zon pecutan pertama. Pelomba daripada pasukan TSG, Sambaya sekali lagi cuba memberi tetangan kepada pelomba dari pasukan Rojai, Politi dan juga Aiman Rosli. Itu dia 3 mata dan juga 3 saat berharga bonus bagi Jambalian Sambaya bagi pasukan TSG. Dan ini dia Simon Pilot, merupakan pemegang jersey polka dot Kerajaan Tourism Malaysia.
Secara tidak rasminya, beliaulah Raja Bukit untuk edisi ke-27 ini. Suasana sibuk bagi pasukan Rujai Online Insurance ketika 135 menuju ke garisan penamat. Sembang pilot hari ini banyak membantu pasukan daripada Tudor itu menjadi domestik untuk pasukan ini, kerana kita lihat dia seperti banyak kembali ke dalam tim kah untuk cuba mengambil feeding kepada rakan pasukan yang lain. Apa tidaknya, dia bagai sudah membolot semua mata-mata pendakian setakat ini. Dan jika kita lihat 132 menuju ke bandar bersejarah Melaka, 3 minit 5 saat perbandingan antara leader dan juga peloton di saat ini. Itu dia Haris Saleh dan rakan pasukan Yusuf Regigi, pelumba Algeria yang juga juara pada versi 2015 ketika itu. Pada satu masa hampir 3 minit 20 saat antara 3 pelumba yang berada di hadapan ini mampu menjarakkan diri mereka. Itulah dia peloton bagaikan nampak berpecah-pecah sedikit, apapun mereka tetap berkumpul bagaikan memberikan satu amaran juga kepada pelumba-pelumba di bahagian hadapan, lebih-lebih lagi menuju ke garisan penamat. Namun ketika ini 130 km lagi menuju ke dataran pahlawan, menyaksikan juga kehebatan Polychronis Zotzakis dari pasukan Rujai Online Insurance berada di 3 pelompok di hadapan. Vandi Proski, jersey putih, jersey pendahulu The Best Asian Rider, masih kekal miliknya. Kita lihat barisan pasukan daripada EF Education Easy Push mengawal rapat di bahagian hadapan peloton. Baki 104 km menuju ke garisan penamat. Dalam masa itu kita boleh lihat perbezaan antara leader dan juga peloton sudah hampir 4 minit. Kami sangkakan almost ataupun sehingga separuh perjalanan ke dataran pahlawan Melaka masih lagi ketiga-tiga pelumba. Kita lihat pelumba daripada pasukan Mediani yang cuba berinteraksi antara pelumba domestik dan juga tim direktur sportif. Menuju ke zon pecutan kedua hari ini di kilometer 81.8 di Batu Kikir Negeri Sembilan, menyaksikan siapa lagi kalau bukan Jambalian Sanbaya terus lapar meraih 3 bonus saat yang ditawarkan. Sanbaya dengan kayuhan padu meluru melepasi garisan pecutan kedua untuk melengkapkan 6 mata zon pecutan, diikuti Norman Rosli dan Polychronis Zotzakis. Baki 82 km menuju ke garisan penamat, kita boleh lihat 3 pelumba berada di kelompok hadapan ini, mereka sudah menjarakkan diri mereka sehingga 4 minit 15 saat. Nampak seperti gap ataupun masa sudah melebar. Bagaimanapun kita menyaksikan Norman Rosli terus meluru ke depan kerana dia tidak mahu membiarkan Sanbaya menambah lagi 3 mata di zon pecutan ketiga di Kuala Pilah. Norman Rosli 3 mata, diikuti Sanbaya kedua dan juga Polychronis Zotzakis. Dan juga baki 114 pelumba yang menyusuri Kuala Pilah ketika ini. Nampak cantik view daripada atas melihat bandar klasik Kuala Pilah ini. Menyaksikan 100 baki 114 pelumba melepasi zon pecutan ketiga yang ditawarkan pada hari ini. Di sini bermulanya kita lihat untuk zon pendakian yang kedua hari ini di Inas di kilometer 104. Perlombaan hari ini sudah pasti begitu hebat dan menarik untuk dilihat kerana baki 70 km terakhir kita boleh lihat pasukan EF Education cuba meningkatkan tempo kayuhan di dalam peloton dari masa ke semasa. Selangi dengan gelagat penyokong-penyokong di sekitar luar Inas. Agak menarik juga untuk disaksikan. Dan selepas itu kita boleh lihat dua pelumba ini iaitu Sanbaya dan juga Aiman Rosli
cuba untuk memecut, dan di zon pendakian yang kedua ini sudah pasti Sambaya melepasi dahulu berbanding Noor Aiman Rosli. Diikuti Polychronis Zozakis yang semakin ditelan oleh peloton ketika ini. Agak garang peloton cuba menelan barisan hadapan atau front runners pada peringkat hari ini, kerana selalunya mereka mula menelan lewat penghujung persaingan, tetapi nampak Polychronis sudah pun ditelan lebih awal. Apapun, 70 km lagi menuju ke garisan penamat di dataran Pahlawan Melaka untuk peringkat ke-6 hari ini. Kita kembali selepas ini. Mood perlumbaan bagai sedikit berubah menuju separuh daripada perlumbaan, menyaksikan pecahan yang pada awalnya mana menyaksikan Senbaya, Noor Aiman Rosli dan Polychronis Zozakis, tetapi agak berbeza menyaksikan 4 pelumba Senbaya dan juga 3 pelumba lain. Sekali lagi Sambaya daripada pasukan TSG Polycon cuba untuk berada di dalam kelompok hadapan bersama pelumba yang lain, termasuklah Logan Curie. Selain Senbaya, Logan Curie dari pasukan BEP dari New Zealand, diikuti Masaki Yamamoto dari pasukan Jepun, dan juga JCL dan juga Elias Periaklis pelumba Greece dari pasukan Lining dari China. Dan kita lihat paki 46 km 4 pelumba ini mampu menjarakkan diri daripada peloton sehingga 1 minit 5 saat. Kita juga lihat menyaksikan bagaimana pelumba Tudor mengawal rapat, mengawal rapi bahagian peloton. Apapun tumpuan ketika ini kepada keempat-empat pelumba ini dan juga pelumba kebangsaan Jepun yang juga juara di sana, iaitu Masaki Yamamoto. Dan kita lihat 34 menuju kilometer terakhir menuju ke bandar Melaka. Pelumba daripada Jepun ini melakukan pemecahan solo. Menyaksikan keempat pelumba-pelumba ini terpecah kepada kumpulan hadapan, di mana menyaksikan Masaki Yamamoto dengan secara solo berbasikal di bahagian hadapan meninggalkan Logan Curie dan juga Elias Periaklis. Di sini kita lihat peloton dan juga leader sudah menjarakkan diri hampir 2 minit di last 25 km terakhir. Ini dia menyaksikan Duruan mewakili 114 pelumba di belakang di peloton mula mendekatkan diri dengan kumpulan chaser dan juga apalagi kalau bukan Masaki Yamamoto ini yang berusia 27 tahun. Dilihat di situ Logan Curie dan juga Elias bagai dikejar rapat oleh peloton. Paki 11 km menuju ke garisan penamat, sudah pasti peloton cuba untuk menangkap kedua-dua pelumba ini, iaitu Logan McCurry dan juga Yamamoto. Akhirnya mereka terpaksa berserah juga dan membiarkan peloton menelan mereka untuk baki 7 km menuju ke garisan penamat di dataran Pahlawan Melaka. 4 km menuju ke garisan penamat, mood semakin berubah seperti mana yang disangkakan dan juga sudah diramalkan, satu bunch finish atau bunch sprint menuju ke garisan penamat. Menyaksikan 2 km lagi dan 1 menuju ke garisan penamat, menyaksikan pelumba-pelumba daripada Kahar Rural bagaikan mula memberikan amar awal untuk menuju ke garisan penamat, tetapi tidak apabila 2 pelumba Tudor menyaksikan Mikhail Zulat melakukan lead out yang menarik, membiarkan Arvin Decline meluru terus ke garisan penamat. Kita lihat Mikhail Zulat di hadapan melakukan lead out, dan apabila tugas dia selesai, dia melepaskan saja Arvin Decline terus meluru ke garisan penamat, menyaksikan Sasha Bimas dapatkan HPM diiringi dengan diikuti rapat oleh pasukan berusia pelumba dari berusia 23 tahun Gleb Sritsa. Tempat ketiga itu dia Arvin Decline pertama, diikuti Sasha Bimas kedua dan Gleb Sritsa. Kayuhan yang menarik untuk dihadirkan oleh pelumba daripada pasukan Switzerland ini dan berjaya menamatkan perlumbaan di tempat pertama untuk peringkat yang ke-6 ini. Terlihat ulang tayang bagaimanakah
Kerahan ataupun Kayuhan Padu menuju lebih kurang 1 km menuju ke garisan penamat. Sebelum melalui left hander, kita menyaksikan Mikhail Zulat dari pasukan Tudor yang cuba melakukan lead out untuk Arvid Decline. Ketika ini kita bakal menyaksikan bahawa Zulat dengan misinya sudah selesai melakukan lead out, melepaskan Arvid di tengah. Kita melihat Arvid di tengah diikuti rapat oleh Sasha Vimas dari pasukan HPM. Bagaimanapun kita nampak kelibat Gleb Srisa di sebelah kanan sana menyaksikan keputusan 1-2-3 mirip peringkat pertama dari Kerteh ke Kuala Terengganu. Arvid, you're the second rider to win 2 stages in this Tour de Langkawi. Yeah, it's great. I think everybody saw it was a super nice team effort. We were struggling a bit to hit the front, but at the right time we got to the front, and yeah, with a lead out like this, it's amazing. And I could finish it off, so it's super nice. It was still tight at the end. Did you always have the sprint under control? Yeah, I felt like it. I had maybe one acceleration left, I think. So, and it was a bit headwind, so I knew I couldn't go like full from the beginning. And at the end, he came kind of next to me and then went a little back. So I think I had it under control. Ini dia kali kedua Arvid Decline berjaya merangkul peringkat untuk edisi ke-27 ini. Arvid Decline pertama, Sasha Vimas dan juga Gleb Srisa masing-masing melengkapkan aksi peringkat ke-6, 1, 2, 3. Peringkat ke-6, Moscovity Rider dirangkul oleh pelumba daripada TSG iaitu Sambaya Jambal. Dan Vadim Pronsky mengekalkan jersey putih terbaik Asia. Pronsky mengekalkan rentak yang baik bagi mengekalkan jersey terbaik Asia. Bagaimana kita lihat Norman Rosli di tempat ke-6, 8 minit. Lebih kurang 8 minit terpisah. Simon Pellet berjaya mengekalkan jersey Polkadot Kerajaan Tourism Malaysia, meninggalkan Simon Carr di tempat kedua. Dan tempat ketiga, Pablo Zapeta dengan mengumpul 13 mata. Ini dia Arvid Decline masih mengekalkan jersey pecut Raja Pecut untuk selepas 6 perlumbaan, mengekalkan jersey Orient KBS dengan kutipan yang lebih 45 mata diikuti Enrico Zanoncello dan Gleb Srisa. Simon Carr berjaya mengekalkan jersey pendahulu, jersey Petronas, dengan meninggalkan rakan sepasukan Alexander Zapeta 49 saat, manakala Pablo Zapeta 58 saat di tempat ketiga. Apapun tahniah, tiada perubahan hari ini. Selepas 6 peringkat perlumbaan, tahniah buat semua. Peringkat yang ke-6 karak menuju ke Melaka Bandar yang bersejarah. Menyaksikan berulangnya keputusan peringkat pertama, Kerteh menuju ke Kuala Terengganu dengan pemenang yang sama. Arvid Decline, Tudor di tempat pertama dan Sasha Vimas, Human Power Health tempat kedua. Tempat ketiga, Gleb Srisa, Astana Kazakhstan. Dan strategi yang diaturkan oleh EF Education Easy Post nyata berkesan. Mereka menguasai puncak genting dengan kemenangan 1-2 dan kemudiannya mengekalkan rentak melindungi Simon Carr untuk terus sampai ke garisan penamat dalam keadaan yang memuaskan. Dan bagi Simon Carr juga, jersey pendahulu, jersey hijau Petronas terus miliknya dengan kelebihan 49 saat, manakala bagi jersey Polkadot iaitu jersey Tourism Malaysia, Simon Pelot dari Tudor Pro Car Cycling Team terus di depan dengan 32 mata, dan Arvid Decline juga dari Tudor memegang jersey KBS, Orange KBS dengan 32 mata, kemudiannya meningkat menjadi 45 mata ketika ini. Dan Vadim Pronsky kekal di jersey putih Beautiful Terengganu. Jadi esok kita akan menyaksikan stage ke-7 ataupun peringkat 7 daripada Muar menuju ke Seremban, 123.8 km, laluan terpendek dalam edisi kali ini. Jadi jumpa lagi Petronas LTDL 2023.